Pandangan Menteri UMNO keseluruhannya saya tidak pasti. Tapi saya tahu seorang menteri, Syamsul Anwar Nasara, bersedia untuk meletakkan jawatan daripada kerajaan dan menghentikan pembulian yang dibuat oleh Muhyiddin Yassin. Setakat ni saya tahu ada seorang menteri lah, orang dalam UMNO yang berani buat benda ni. Maknanya dia tak kisah jawatannya, dia sanggup berhenti, tarik diri daripada menyokong kerajaan Perikatan Nasional. Tun Mahathir, apakah agaknya sedang dilakukan di pihak ini agaknya? Apakah sedang mereka lakukan? Secara peribadi bagi saya, riwayat politik Tun Mahathir berakhir. He will not be the 9th Prime Minister. Itu hampir pasti. Dan saya rasa Tun Mahathir ni dia akan menamat kerjaya politiknya dalam keadaan yang sangat hina. Sebab kita bagi dia peluang, dia rosakkan peluang ni, dan akhirnya dia dikenali sebagai seorang pembohong, dia dikenali sebagai seorang yang tidak menunaikan janji, dia dikenali sebagai Melayu yang sanggup bersekongkol dengan DAP untuk memusnahkan parti dia sendiri. So bagi saya kerjaya politik dia dah berakhir, kan? Jangan lupa subscribe ha. Ingat ha, subscribe ha. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Selasa ni lebih kepada satu perjumpaan. Bukan bererti akan terus tukar kerajaan, tidak. Pertama, perjumpaan. Dan saya yakin bila perjumpaan itu berlaku, Datuk Seri Anwar sudah pun bersiap sedia dengan SD yang dikumpul lebih daripada 112 orang untuk mengesahkan bahawa dirinya sudah layak untuk mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri. Okey. Ini lazimlah, biasanya memang macam tu. Okey. Jadi dengan apa yang dipersembahkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, maka apa yang akan berlaku, sudah pasti tuanku akan meminta pembuktian. Pembuktian kalau ikut apa yang telah berlaku pada Februari lalu, tuanku telah memanggil kesemua 222 orang ahli parlimen. Tetapi kali ini, disebabkan dakwaan itu dibuat oleh Datuk Seri Anwar, dan Datuk Seri Anwar mengatakan bahawa beliau ada lebih daripada 112, maka tuanku boleh hanya memanggil lebih daripada 112 orang ahli parlimen yang disenaraikan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Okey. Kalau ikut jumlah sokongan pembangkang di dalam parlimen hari ini, yang menyokong Muhyiddin ada 113 orang. Okey. Maknanya Muhyiddin punya kerajaan ni hanya ada kelebihan 2 undi. Kalau Datuk Najib tak mengundi, dia tak menyokong dia. Kalau Datuk Zahid tak menyokong, maka dia dah tinggal 111. Hilanglah kerusi Perdana Menteri itu. Okey. Jadi kalau misalnya Anwar mengatakan dia ada 122 contohnya, saya menjangkakan bahawa jumlah ahli parlimen hari ini yang menentang Muhyiddin ada 109. Ini berdasarkan kepada pengundian yang telah pun berlaku 2 kali. 2 kali jumlahnya sama, 111 menyokong Muhyiddin, 109 tidak menyokong. Jadi saya rasa kekuatan Anwar ialah 109 tolak 6 orang daripada Bersatu ataupun Pejuang, Parti Pejuang. Maknanya Anwar lebih kurang ada 103. Kalau Anwar boleh dapat 19 daripada UMNO, maka dia ada 122. So saya menjangkakan yang daripada UMNO ni ada 19 orang. Itu yang datang figure 122. Okey. Ini pertama.
Kemungkinan juga ada 4 orang daripada kumpulan Azmin Ali, 9 orang yang berlompat daripada PKR menyokong Azmin. Kemungkinan juga 4 orang ni akan bersama menyokong. Jadi Anwar boleh dapat lebih kurang tambah lagi tu dah jadi 126. Okey. Berapa pun jumlah, kan? Tak perlu nak panik, tak perlu nak panik. Kerana akhirnya diputuskan oleh baginda tuanku. Okey. Bila tuanku panggil, kalau Anwar cukup kerusi sekalipun, ini kelebihan sistem pemerintahan diraja. Kalau Anwar cukup kerusi sekalipun, tapi tuanku tak nak dia jadi Perdana Menteri, maka boleh berlaku beberapa keadaan. Pertama, sama ada tuanku merestui dan membenarkan peralihan kuasa secara pintu belakang sekali lagi, yang sudah pasti akan berlaku pelbagai pertikaian. Kalau kita tengok itu hari, bila tuanku benarkan peralihan kuasa melalui pintu belakang kali pertama, berlaku pertikaian, kan? Tetapi setidak-tidaknya yang pertama itu berlaku selepas Tun Mahathir meletak jawatan, kan? Kali ni Muhyiddin tak meletakkan jawatan. Okey. Jadi saya nampak ini apa yang saya baca. Saya bukan Pak Nujum, tetapi yalah, kita ni orang politik ni kadang-kadang kita ada daya takulan, kita boleh predict what is going to happen. So I predict tuanku takkan apa ni tidak akan menerima Anwar menjadi Perdana Menteri. Ini apa yang saya punya rasa, kata orang-orang lama, saya punya rasa. Jadi ada kemungkinan besar parlimen boleh dibubarkan. Tetapi kalau parlimen nak dibubarkan dalam keadaan kita berhadapan dengan COVID, saya rasa tuanku ni antara orang yang cukup careful bab ni. Itu hari pun bulan Februari, bila berlakunya peletakan jawatan Tun Dr. Mahathir yang menyebabkan kerajaan tidak ada sementara, maknanya ada Perdana Menteri interim saja, tak ada Perdana Menteri yang sebenar. Antara sebab beliau tidak mengadakan pilihan raya ialah kerana nak mengelakkan daripada berlakunya apa yang dipanggil sebagai penyebaran COVID ini. Dia tak nak pilihan raya itu menjadi punca kepada lagi hebat penyebaran COVID. Jadi saya merasakan sekiranya Anwar benar-benar cukup kerusi sekalipun, kemungkinan besar tuanku akan mengambil pendirian untuk melantik seorang interim Prime Minister, interim Prime Minister. Dan kemudian bila tempoh 6 bulan tu berakhir, bila keadaan COVID tu dah mula okey, maka ianya kita boleh buat pilihan raya ketika itu. Jadi tak semestinya akan terus berlakunya pilihan raya. Okey. Siapa akan jadi Perdana Menteri? Ini kena faham. Kuasa mutlak kepada tuanku. Dia boleh lantik Mahathir jadi Perdana Menteri. Dia boleh lantik Muhyiddin jadi Perdana Menteri interim. Dia juga boleh lantik Anwar jadi Perdana Menteri interim. Atau dia boleh lantik Datuk Najib menjadi Perdana Menteri interim. Terpulang kepada dia, siapa yang dia suka, kan? Tapi kalau misalnya Anwar sudah cukup jumlah bilangan, saya nampak sepatutnya memang Anwar lah yang nak kena angkat sumpah menjadi akan menjadi Perdana Menteri interim, kan? Dan saya rasa tak perlu nak bimbang kerana kuasa tu masih di bawah tangan tuanku. Maknanya kalau masa dalam tempoh dia menjadi Perdana Menteri interim ni, dia buat suka hati dia, macam apa yang Muhyiddin buat ni, menekan pimpinan-pimpinan UMNO, membuli kita dan sebagainya, kan. Jadi kalau dia buat perangai yang sama, tuanku anytime boleh buat lantikan baru. Bukan lantikan baru boleh, nak buat snap election pun boleh. So bagi saya kalau misalnya Anwar ni dilantik menjadi Perdana Menteri betul-betul macam Muhyiddin diangkat sumpah, ada banyak implikasi dia lah. Pertama sekali, akar umbi UMNO ni sudah pasti tidak bersetuju
untuk UMNO menyertai dalam sebuah kerajaan di dalamnya ada DAP. Kalau kita tengok, Anwar kata dia ada 122 kerusi, dan kalau dia boleh tarik hanya 19 orang daripada UMNO, maknanya dia akan mengekalkan 42 orang DAP di dalam kerajaan tersebut, kan? Kalau kata pun dia nak buat kalau kata pun dia nak buat benda ni, kalau dia nak buat minta supaya orang reda keadaan, lepas tu apa yang dia boleh buat ialah dia boleh minta supaya DAP tidak berada di dalam kerajaan. Itu ada kemungkinan besar boleh meredakan. Tidak berada di dalam kabinet. Maknanya kabinet tu nanti mungkin ada orang UMNO, mungkin ada orang PKR, mungkin ada orang amanah, tapi tak ada orang DAP. Ini mungkin akan meredakan keadaan. Tetapi kalau betul-betullah berlakunya pembentukan kerajaan bersama dengan DAP ni, ianya akan memberi kesan yang sangat dahsyat. Silat-silat bulan pilihan raya yang ke-15 dengan UMNO sekali hanyut. Ini apa yang saya jangkakan. Okey, ada soalan lain? Seterusnya, Datuk. Ada di antara kita yang berpendapat muafakat nasional yang dimeterai oleh UMNO dan juga PAS akan terkubur sekiranya UMNO menyertai kerajaan yang kononnya akan berlaku, kerajaan baru. Jadi apa pandangan Datuk mengenai perkara ini? Okey, bagi saya terkubur tak terkubur ni bergantung kepada PAS. UMNO ikhlas menandatangani piagam bersama dengan PAS. Tapi selepas UMNO mewujudkan muafakat nasional bersama dengan PAS telah mengambil keputusan untuk bersama dengan Muhyiddin di dalam Perikatan Nasional. Jadi kita tak boleh nak salahkan sesiapa, tuning jari siapa salah. Ini tak akan membawa ke mana. Tetapi way forward, kalau PAS memikirkan soal masa depan PAS akan lebih untung jika bersama dengan UMNO. Sekurang-kurangnya 18 kursi yang PAS bertanding dulu, kita tak kacau. Kawasan-kawasan macam Johor, Melaka, tempat-tempat yang tidak ada calon PAS menjadi ahli parlimen. Yang kita di Johor ni contohnya sudah pasti kita akan beri sedikit sebagai dasar persahabatan kita sesama dalam satu pakatan. Sudah pasti kita akan bagi kursi kepada PAS untuk bertanding. Maknanya busuk-busuk pun PAS akan bertanding kurang-kurang pun 30 kursi yang mampu menang. Bukan macam yang kita bagi dia 40 kursi tapi kursi semua tak boleh menang, pun tak guna, kan? Maknanya 30 kursi yang mungkin mampu menang. Jadi bagi saya sekarang terpulang kepada PAS. Kalau PAS lebih selesa bersama dengan Tan Sri Muhyiddin, maka UMNO tak boleh buat apa-apa kalau PAS nak meninggalkan UMNO, meninggalkan muafakat nasional. Tapi saya yakin Tuan Guru Haji Hadi, dia orang lama dalam politik, dia boleh membuat penilaian yang baik, kan? Saya yakin PAS akan tetap bersama dengan UMNO dalam PRU ke-15. Seterusnya, Datuk, kita nak tahu pula bagaimanakah pula ianya memberi kesan kepada kerajaan negeri Sabah yang baru terbentuk sekiranya satu sepakatan atau satu gabungan baru terbentuk selepas pertemuan pada 13 Oktober ini. Bagaimanakah ia memberi kesan kepada kerajaan negeri Sabah yang baru ditubuhkan? Saya rasa tak banyak kesan. Tak banyak kesan kerana kedudukan contohnya kita ada 14 kursi, DAP ada 6. Okey, UMNO ada BN ada 14, DAP ada 6, maknanya ada 20 kursi. 20 kursi. Bersatu tolak tepi lah. Bersatu tolak tepi. Bersatu dah pasti tidak akan ada lagi bersatu dalam sifir UMNO selepas 13 Oktober. Sabah akan ada ketua menteri yang baru? Tidak semestinya. Tidak semestinya.
Bergantung juga dengan UMNO ada 14, warisan ada 9. Warisan ada 29. Campur dengan 29 campur dengan DAP kan. Okey. Kalau misalnya warisan mengambil keputusan untuk bersama dengan kerajaan baru, maka ada kemungkinan besar akan tukar kerajaan balik. Itu sebab saya cakap jangan terlalu happy. Ini punca dia kerana kita tidak bertanding di semua kursi dan menyebabkan kita hanya menang 14. Kalau kita bertanding semua kursi, kalau kita bertanding semua kursi, kita memenangi lebih daripada separuh daripada 73 kursi itu. Maknanya kita menang 37 ke, UMNO saja menang 37 ataupun BN saja menang 37, maka sudah pastilah kedudukan kita stabil. Tukar kerajaan pusat pun tak memberi kesan kepada kerajaan negeri. Kerajaan negeri ketua menterinya bersatu tidak akan lagi menjadi kerajaan negeri Sabah. Itu sudah pasti. Juga kerajaan negeri sama ada Syafiq Abdal akan patah balik semula menjadi ketua menteri, ataupun mungkin daripada UMNO pun tidak mustahil. Cuma jangan kita pergi panjang sampai ke tahap tu. Sebab saya melihat bahawa movement pada 13 bulan Oktober ini lebih kepada movement untuk ke arah pembubaran parlimen. Maknanya saya husnuzon, saya bersangka baik bahawa MP-MP UMNO yang hari ini memberi sokongan pada Anwar lebih kepada nak pastikan kerajaan Muhyiddin ini tumbang, menghentikan pembulian. Tetapi dalam masa yang sama, bila menghadap tuanku, mereka tidak akan menyokong Anwar. Akibatnya Anwar tak cukup sokongan 112, Muhyiddin sudah hilang sokongan 112, maka kerajaan itu secara automatiknya hang parlimen. Jadi dalam keadaan hang parlimen ni, maka tuanku boleh melantik interim prime minister atau mengambil risiko mengadakan pilihan raya. Tapi saya tak nampaklah tuanku akan ambil risiko mengadakan pilihan raya. Okey. Apakah pandangan menteri-menteri UMNO dan juga bersamaan dengan pandangan grassroots di bawah mengenai apa yang dilihat akan bakal berlaku? Adakah kedudukan UMNO akan lebih baik bersama dengan Datuk Seri Anwar atau untuk terus berada bersama dengan Tan Sri Muhyiddin di bawah kerajaan sekarang? Apa pandangan Datuk? Pandangan Menteri UMNO keseluruhannya saya tidak pasti. Tapi saya tahu seorang menteri, Samsul Anwar Nasara, bersedia untuk meletakkan jawatan daripada kerajaan dan menghentikan pembulian yang dibuat oleh Muhyiddin Yassin. Setakat ni saya tahu ada seorang menteri lah, orang dalam UMNO yang berani buat benda ni. Maknanya dia tak kisah jawatan dia sanggup berhenti, tarik diri daripada menyokong kerajaan Perikatan Nasional. Yang lain saya tak berani komen sebab belum dapat maklumat. Saya baru dapat maklumat seorang je. Tapi saya harap bila MT bersidang nanti, kalau MT memutuskan kita keluar daripada Perikatan Nasional, kalau boleh biarlah semua ahli-ahli parlimen dan juga semua menteri dan timbalan menteri termasuk pengurusi GLC sama juga menarik diri daripada Kerajaan Perikatan Nasional. Barulah kerajaan tu boleh tumbang. Barulah kita akan boleh ke arah parlimen dissolvement ataupun pembubaran parlimen. Tak semestinya perlu diadakan pilihan raya dalam masa terdekat. Maknanya tuanku boleh bicara dia. Dia boleh gunakan macam mana dia lantik Tun Mahathir sebagai interim prime minister. Dia boleh juga guna kaedah yang sama. Saya tengok akar umbi senang. Akar umbi nak UMNO berjalan bersendirian. Akar umbi tak mahu bersatu dan akar umbi juga tak mahu UMNO bekerjasama dengan PKR. Sebenarnya lebih kepada DAP lah kan. Kalau setakat PKR ni mungkin akar umbi tak bising sangat.
Tetapi sudah pastilah orang Melayu khususnya mereka sukar untuk menerima DAP. Jadi Datuk, hari-hari yang ditunggu kini telah semakin hampir. Agak-agaknya adakah kita akan berada dalam keadaan yang lebih baik daripada kerajaan yang ada sekarang, ataupun yang sebaliknya akan menjadi satu igawan rakyat Malaysia waktu ini? Pada pandangan Datuk, adakah episod ini hanya akan berakhir begitu sahaja di pihak Tun Mahathir? Apakah agaknya sedang dilakukan di pihak ini agaknya? Apakah sedang mereka lakukan? Secara peribadi bagi saya, riwayat politik Tun Mahathir berakhir. He will not be the 9th Prime Minister. Itu hampir pasti. Dan saya rasa Tun Mahathir ni dia akan menamat kerjaya politiknya dalam keadaan yang sangat hina. Sebab kita bagi dia peluang, dia rosakkan peluang ni, dan akhirnya dia dikenali sebagai seorang pembohong, dia dikenali sebagai seorang yang tidak menunaikan janji, dia dikenali sebagai Melayu yang sanggup bersekongkol dengan DAP untuk memusnahkan parti dia sendiri. So bagi saya, kerjaya politik dia dah berakhir, kan? Saya nampak juga kalau nak tanya dengan saya, mana lebih baik, di bawah Anwar Ibrahim atau di bawah Muhyiddin Yassin? Jangan lupa subscribe Ingat subscribe